Kisah dan tauladan kali ini mengenai Hairul. Hairul seorang pelajar darjah 3 mempunyai seorang jiran bernama Najib yang tidak bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan padanya. Dia tidak mahu bergaul dengan rakan-rakan yang dianggapnya tidak setaraf dengannya. Semua perkara diambil mudah kerana dengan kesenangan yang ada dia boleh berbuat apa saja. Najib seorang yang sombong dan suka membazir. Hairul mempunyai seorang jiran yang sebaya dengannya, Najib. Najib anak seorang yang kaya. Sikap angkuhnya disedari oleh Hairul. Najib selalu membanding-bandingkan cara hidupnya dengan orang lain. Sikap Najib suka menunjuk dan membazir sering diperhatikan oleh Hairul. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah rezeki kepada kamu. Sebaliknya sekiranya kamu kufur, sesungguhnya azabku amat pedih. Kata mak, kita mesti bersyukur dengan nikmat yang Tuhan beri. Tuhan memberi kita makan, pakai dan hidup yang selesa. Kita wajib menuruti semua perintah Tuhan. Kata mak, tak baik lengah-lengahkan waktu solat. Beginilah sikap Najib sehari-hari di langsung mereka. Dia tidak peduli pada pelajaran dan kerja sekolah yang diberikan. Hairul, macam mana hari ni sekolah? Mak, Kerja macam mana? Boleh buat? Boleh buat, tak boleh buat. Ni benda ni pening kepala saya fikir. Apa lagi nak peningnya? Sini Kejap tengok. je ni. Sini. Sana ni mak, tak tahu Macam ni. Alah, baru nak mula kerja sekolah ni, letrik ni lah buat hal. Tak baik tau mengungut. Nak ambil lilin. Pasang siapkan malam ni juga. Yelah. Tengok tu. Tolong pegang ni. Terang ni nampak. Okey, kita teruskan Ya. Hairul, Ya mak. mana cakap sikit ni. Cuba Hairul bawa bersabar sikit. Bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang. Masa mak kecil dulu-dulu, macam ni lah. Belajar dengan guna lilin. Atuk selalu pesan dengan mak, kita patut bersyukur apa yang Allah dah bagi dengan kita. Hairul pun sekarang bertuah sangat. Petik aja Swiss, dah semua benda dapat.
semua benda boleh selesaikan. Ingat tak pesan mak ni? Bersyukur tu penting. Baik, Mak. Beginilah mak saya. Siap. Dia selalu menerangkan pada saya sehinggalah Ini saya ambil faham. sini. Ini ambil kat sini. Hairul. Hairul. Dah. Assalamualaikum, Mak. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Mak dah pukul 7.30. Hairul. Duduk dulu, habiskan air kuih tu. Kita patut bersyukur. Pagi ni kita dapat makan. Tengok macam orang susah. Belum tentu dapat makan. Macam mana yang kita nikmati untuk pagi ni. Kalau satu hari nanti kalau kamu sakit, Allah akan tarik segala nikmat yang diberi. Tapi kalau kita bersyukur, Allah akan tambah balik nikmat pada kita. Bersyukur bukan saja berdoa, malah disertai dengan perbuatan. Dah, minum, jangan bazir. Habiskan dulu, nanti mak hantar ke sekolah. Terima kasih, Mak. Langsung tak berterima kasih. Kirul, awak patut biarkan dia ambil sendiri. Yalah, betul si Najib tu. Kalau saya biarkan dia, tak guna terus yang sombong macam dia tu. Macam mana kita ni nak sangat kereta dia tu? Awak ingat tak masa layan dia tersangkut kat pokok? Awak juga tolong. Ada dia terima kasih? Tak kan? Yelah. Saya menolong dengan ikhlas. Kan Ustaz ada ajar, kalau kita menolong, jangan mengharapkan balasan. Ikhlas hati tu penting. Dah, jom lah kita balik. Boleh. Kirul. Najib dah. Kirul, boleh tak aku nak pinjam buku matematik kau? Yelah, boleh. Tapi kau jangan tiru pula. Maklumlah, aku ni bukannya pandai sangat. Kalau tiru pun, kau dah tipu diri kau sendiri. Alah, takkanlah aku nak tiru. Aku cuma nak tengok contoh je. Betul ni? Yelah, nanti kau ambil Tunggu sekejap Ni. Duduk je. Nanti aku pulangkan balik tau. Assalamualaikum. Najib langsung tidak punya perasaan malu di atas perbuatannya. Dia meniru kerja sekolah dari buku Hairul.
Najib memulangkan buku yang dipinjamnya dan menyelitkan di pintu pagar rumah Khairul. Najib langsung tidak punya rasa tanggungjawab. Sepatutnya dia memulangkan buku tersebut dengan baik. Saya sangat kecewa. Saya takkan pinjamkan buku lagi pada Najib. Ya, Khairul. Kenapa awak peras je? Ya, awak dua. Waalaikumsalam. Tu cakap saya. Kenapa ke ni? Tak ada lah, saya tak ada mood lah ni. Saya geram dengan Najib ni. Saya bagi pinjam dia buku. Dia jahanamkan buku tu. Mana saya tak marah? Itulah. Awak dah tahu sikap dia selama ini. Kenapa awak pinjamkan juga? Tanta ada tiru jawapan yang awak buat. Yelah, tak mustahil tu. Awak sendiri tengok kan. Dia selalu kena marah cikgu sebatas saya di sekolah. Yelah, saya berbaik sangka selama ni. Kan kita harus berbaik sangka sama kita maupun sama manusia. Saya setuju, tapi kita kena berwaspada. Macam cikgu cakap, berbuat baik berpada-pada. Ya, Jomlah kita balik. tak apalah. Hari ni kita pergi minum. Jom. Dah happy. Jom. Patutkah saya tolong dia? Selama ini dia tak pernah berterima kasih. Dia tak pernah menghargai apa yang saya berikan. Khairul tidak sampai hati melihat keadaan Najib. Dia terus memepah Najib pulang ke rumah. Najib merasa malu terhadap Khairul. Saya menerima Najib. Rakan-rakan lain juga memaafkan Najib. Kami tidak menyimpan perasaan dendam, malah kami bersyukur dengan kerjaan itu. Ada hikmah di mana Najib sedar akan kesilapannya. Betul kata Mak, setiap apa yang berlaku pasti ada hikmahnya. Kini Najib menjadi sahabat baik kepada Khairul. Najib belajar bersyukur di atas nikmat yang diberikan Tuhan padanya. Khairul banyak mengajar Najib tentang kesedaran bersyukur.
Assalamualaikum Hanif. Waalaikumsalam. Hanif buat apa tu? Tengah tengok barang-barang seramik ni. Alifah dah tengok dah kisah Najib dengan Khairul tadi? Dah. Itulah, saya dah agak dah. Orang yang sombong dan angkuh lama-kelamaan akan malu sendiri. Betul tu. Kita hidup hendaklah bagi resmi padi. Semakin berisi, semakin tunduk. Tengoklah siapa yang rugi. Najib juga. Kelebihan yang ada pada diri atau keluarga hendaklah dikongsi dengan orang lain, apatah lagi insan yang kurang berkemampuan. Kemewahan yang kita kecapi itu janganlah anggap untuk selama-lamanya. Mungkin satu hari nanti Allah akan menariknya dari kita serta-merta. Sikap redha dan cukup dengan apa yang ada adalah sifat yang wajib dipupuk dari kecil lagi. Kita haruslah berterima kasih kepada Tuhan di atas nikmat yang ada di sekeliling kita. Ramai lagi orang yang lebih susah dari kita. Itulah sebabnya Ibu Khairul menasihatinya supaya menerima dunia ini seadanya. Janganlah kita terpengaruh dengan sindiran rakan-rakan yang lebih mewah dan kaya daripada kita. Malang tidak berbau. Manalah tahu satu hari itu kita timpa musibah. Auzubillah. Jangan terkejut jika orang yang kita hina dan kita benci itulah orang yang akan bantu kita pada masa itu. Ini dapat dilihat di babak Khairul membantu Najib apabila Najib jatuh. Itulah Alifah. Hidup ini umpama roda. Sekejap di atas, sekejap di bawah. Sekejap sihat, sekejap sakit. Ada kalanya elok, ada kalanya buruk. Oleh itu, kita hendaklah memilih kawan dari semua lapisan masyarakat dan bukan kawan yang sama taraf dengan kita saja. Kaya yang sebenar adalah kaya jiwa, kaya akhlak, kaya ilmu, dan yang paling penting sekali adalah kaya iman, bukan kaya harta. Betul tu. Kawan ketawa senang dicari. Kawan menangis sukar didapati. Oleh itu, kita jadilah sahabat yang sejati dan memaafkan kesalahan orang lain serta membantu apabila diperlukan. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan mempelajari apakah yang dimaksudkan dengan syukur. Syukur ialah berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan nikmatnya yang tidak terhingga kepada hamba-hambanya. Menurut ulama pula, syukur ialah mengerjakan secara taat, secara zahir dan batin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya, yakni maksiat secara lahir dan batin hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Abu Bakar Al-Waraq, syukur ialah mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala secara zahir dan batin dan hanya melakukan perkara-perkara yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Menurut Ibnu Abbas pula, syukur ialah melakukan perkara-perkara yang baik secara diam-diam ataupun secara terang-terangan, yakni melakukan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat pula cara-cara untuk bersyukur. Bersyukur terbahagi kepada 3 cara. Yang pertama, bersyukur secara lisan ataupun dengan lidah. Yang kedua, bersyukur dengan hati. Dan yang ketiga ialah bersyukur dengan anggota tubuh badan. Baik, kita lihat satu persatu. Bersyukur secara lisan atau lidah. Yang pertama, contohnya kita bertakbir, bertahmid dan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita mengucapkan kata-kata dengan nada yang bersopan dan lemah lembut kepada rakan-rakan kita ataupun orang yang lebih tua daripada kita. Dan yang ketiga, bersyukur juga ialah kita tidak mengatakan perkara-perkara yang dusta seperti memfitnah ataupun mengumpat rakan-rakan kita. Itu ialah bersyukur secara lisan murid-murid. Baik, yang kedua pula ialah bersyukur secara hati. Bersyukur secara hati ialah kita beriktikad dengan yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah yang perlu kita agung, Allah yang mesti kita agungkan, kerana tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, cara kita bersyukur dengan hati juga ialah kita mesti bertekad meninggalkan segala larangannya dan mengamalkan segala suruhannya. Bersyukur dengan anggota tubuh badan ialah melakukan perkara-perkara yang baik. Contohnya, solat, berpuasa,
menunaikan zakat dan sebagainya. Kelebihan atau faedah bersyukur. Yang pertama, seseorang yang bersyukur itu akan membersihkan diri daripada sifat-sifat mazmumah seperti sombong, ego, riak dan takbur. Yang kedua pula, orang yang bersyukur itu akan sentiasa mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, seorang yang bersyukur itu akan dikurniakan nikmat yang berpanjangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur ialah berterima kasih kepada Allah. Syukur ialah berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Kita sebagai umat Islam berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih kepada seseorang atas sesuatu pemberian. Taat kepada Allah, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, redha dalam apa yang kita ada. Berterima kasih kepada Allah Ta'ala, redha dengan apa yang ada, tidak mengeluh dengan nasib buruk. Tinggalkan segala larangan Allah, taat kepada Allah, tidak mengeluh dengan nasib buruk, redha dengan apa yang ada. Terima kasih kepada Allah, taat kepada Allah, meninggalkan larangan Allah. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat apakah akibat jika seorang tidak bersyukur. Yang pertama, seorang yang tidak bersyukur akan menerima azab yang pedih di hari akhirat kelak. Yang kedua, seseorang yang tidak bersyukur akan merosakkan iman kita dan menghilangkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang ketiga, seorang yang tidak bersyukur akan menggalakkan diri kita atau mendorong diri kita untuk melakukan perkara-perkara maksiat. Sebagai umat Islam di Malaysia, kita haruslah sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang dikurniakan kepada kita. Contohnya, nikmat hidup yang kita terima, nikmat makan yang melimpah ruah di negara kita, nikmat tempat untuk kita belajar dengan selesa, nikmat tempat untuk kita tinggal dengan aman dan damai. Jadi, sebagai murid, kita perlulah melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita dengan sebaik mungkin sebab apabila hidup di negara yang aman dan damai seperti Malaysia ini.